وهداية صالحة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا من نعرف بأوامرك وإلهام الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب رب اشرح لنا سرنا ويسر لنا قال الشيخ سنة لا نفعنا بأمين دارين. Dan lagi pula dihalus-haluskan pekerjaannya, iaitu bahwasanya apabila berniat niat akad janabah, seperti niat tu seperti barang yang telah sebut itu. Niat macam niat yang telah lalu sebut, banyak cara lah niat dia tu. Dan bersentuh selepas pada dia berniat mengakad janabah, dan bersentuh ia seorang yang mandi, kemudian daripada niatnya. Selepas pada dia niat mandi janabah tu, dia bersentuh. Jadi maksud dengan bersentuh tu, bersentuh dengan tangan dia akan kemaluan dia. Dan kemudian jadi dia bersentuh kemaluan dia tu, bersentuh tu kemudian daripada sudah niatnya, kemudian daripada niatnya ni kemudian daripada sudah niat niat akad janabah tu, dan kemudian daripada mengakad hadas tangannya. Dia menyentuh tu jadi dua kemudian daripada niat dan kemudian daripada mengakad hadas tangannya. Mengakad hadas tangan tu seperti barang yang ghalib. Seperti ghalib yang selalu berlakunya apabila kita mandi itu, tangan kita pun disucikan. Sebab rupanya masalah apabila kita tuang dengan air kat kepala, maka biasanya kita gosok kat kepala, maka air itu kena kat tangan, kena juga kat kepala. Jadi di kepala dah diakad hadas janabah, di tangan pun diakadkan hadas janabah sakat kena air. Maka hasil apabila tangan tu sentuh pada kemaluan, maka hasil pada tangannya, tangan seorang tu hadas asghar, dengan sebab dia bersentuh pada kemaluan. Maka hasil pada tangan, yakni pada tangan saja. Tak. Maka hasil pada tangannya itu hadas asghar, ya. Maka hasil pada tangannya, tangan seorang yang mandi itu jadi pada tangan saja. Hadas asghar. Jadi hadas besar tidaklah pada tangan tu, sebab dia tak berjunub, dia menyentuhkan kemaluan dia saja. Maka apabila kat tangan tu berhadas, maka tak dapat tiada daripada membasuhkan dia kan tangan. Jadi tangan tu kena basuh balik. Zahirnya basuh tangan tu basuh kedua-dua belah tangan. Sebab dia katanya tangan, kedua-dua belah tangan tu anggota yang satu. Batal walaupun sentuh dengan tapak tangan, tapi batal kesemualah hadas kat tangan tu. Maka tak dapat tidak kena basuhkan tangan. Basuh untuk nak maka tak dapat tiada daripada membasuhkan dia kan tangan
kemudian daripada mengangkat hadas mukanya. Kemudian daripada mengangkat hadas, hadas kecil mukanya. Kemudian pada mengangkat hadas muka. Nah, jadi rupa semalamnya kita tuang kat kepala sambilan kita jirus, kita gosok kat kepala, maka air itu kena kat kepala, kena kat tangan. Jadi tangan tu dah diangkat hadas, dan diangkat hadas kecil pun diangkat, hadas besar pun diangkat. Kemudian selepas pada dia gosok kepala tu, dia sentuh kemaluan dia. Apabila dia sentuh kemaluan, maka batak jadi berhadas kecil kat tangan dia saja. Jadi kat tangan dia tu ada hadas kecil. Maka tak dapat tidak untuk nak bagi sah wuduk dia. Dia katanya maka tak dapat tidak untuk nak sah wuduk. Maka tak dapat tiada daripada membasuh ini, tak dapat tiada pada nak sah wuduknya daripada membasuhkan dia kan tangan. Basuh tangan tu zahirnya kedua-dua belah tangan. Tapi nak basuh tangan nak basuh tangan tu bila kemudian daripada mengangkat hadas mukanya. Jadi selepas pada dia basuh muka tu dia selepas pada dia sentuh di situ, jadi tak dapat tidak dia kena basuh muka lebih dulu. Jadi mana kena jiruh kat muka dulu, bagi rata air kat muka, lepas tu dia basuh pula tangan dia dengan niat dia niat mengangkat hadas asghar pada tangan saja. Jadi dia basuh jiruh air kat tangan, dua belah tangan tu, ingat dalam hati katanya dia menyucikan hadas asghar kat tangan. Kenapa dia tak dapat tidak daripada basuhkan tangan? Kerana sukar memasukkan dia kan tangan. Mana sukar memasuk, maknanya dah tak masuk. Kerana sukar, kerana tak masuk membasuhkan dia kan tangan, tangannya berhadas di dalam hadas besar. Di dalam hadas akbar, hadas besar. Sebab, kenapa tak masuk? Sebab sudah terangkat ia hadas besar dahulunya. Dahulu. Padahalnya ya syarat ni syarat bagi nak mengangkat hadas kecil. Apabila kita mengerjakan mengangkat hadas besar dan terangkat juga hadas kecil tu, syaratnya apa dia? Syaratnya berhadas kecil tu dahulu daripada mandi. Syaratnya berhadas kecil tu dahulu daripada mandi. Tapi kalau berhadas kecil kemudian daripada mandi, maka tak masuk. Sebab tu kalau kita sudah mandi, apabila kita sudah mandi, sudah siap mandi itu, dalam perbuatan mandi itu dah masuk dah wuduk. Kemudian sudah mandi itu kita berhadas kecil. Kita keluar angin ke, kita tersentuh kemaluan kita ke masalah, maka wuduk tu batal, kena ambil wuduk lain. Sebab apa? Sebab batal wuduk selepas pada mandi, selepas pada niat janabah. Maka yang nak masuk tu katanya hadas kecil, ingat, hadas kecil yang nak masuk dalam hadas besar ketika maknanya kita mandi mengangkat hadas besar, dalam tu juga menyucikan hadas kecil seperti yang dihurai panjang semalamnya. Maka syaratnya berhadas belum pada niat mandi. Belum pada mandi, belum pada niat mandi. Sebab tu maka rupa tadi tu kita dah niat, kita tuangkan air kat kepala, kita gosok dengan tangan kita kat kepala, maka di situ kita dah niat ketika tuang kat kepala sekali dengan tangan, dah mulai niat. Tiba-tiba selepas pada tunya, selepas pada itu tangan menyentuh akan kemaluan. Jadi berhadas kecil di tangan tu selepas pada niat, tak masuk. Tak masuk. Tak masuk. Tak masuk dalam hadas besar. Sebab tu tak dapat tidak dia orang ni untuk nak bagi sah wuduk dia nya mesti kena
basuh muka, kemudian basuh muka tu tak payah niat lah sebab dia masuk dalam niat hadap dah. Nanti kita jelas sekali lagi. Maka wajib bagi dianya basuhkan tangan dua-dua belah tangan serta ada niat membasuhkan tangan dengan basuh tangan itu niat mengangkat hadas kecil pada tangan itu saja. Ketika basuh muka baca biasalah sekali dengan mandi. Sebab teruzur kerana sukar memasukkan tangan tu di dalam hadas besar, di dalam menyuci daripada hadas besar, hadas akbar. Sebab sudah terakad dulu. Sebab sudah terakad, ini terakad hadas besar dulu, ini dulu daripada menyentuh tangan. Atau dulu, ini dulu daripada bersentuh. Dulu daripada bersentuh. Jadi mesti kena basuh muka dulu daripada basuh tangan. Dan gugur tertib maknanya tertib tidak ada. Dan tertib nisbah mana? Pada kelakuan ini. Kelakuan ini tertib tidak ada. Kelakuan kita mandi janabah masuk hadas kecil ni tak ada tertib. Seperti kita dah urai semalam. Maka wajib mengulangi, maka tiada wajib mengulangi sapu kepala dan membasuh kaki. Jadi tiada wajib mengulangi, yakni selepas pada basuh tangan. Yakni selepas pada basuh tangan tu, maka tiada wajib mengulangi sapu kepala dan membasuh dua kaki. Sebabnya tertib gugur. Tertib nisbah benda yang kemudian daripada basuh tangan tu dah tidak ada. Maka masalahnya, kalaulah rupanya begini, sekiranya kalau kita katanya kita tuang air kat kepala sambilan kita gosok. Kita gosok kat kepala sudah, maka turun sampai ke muka, turun sampai ke leher. Kemudian kita menyentuhkan kemaluan. Apabila menyentuhkan kemaluan tu maknanya hadas tangan kita saja berhadas. Lain, muka, kepala, kaki tak berhadas. Hanya di tangan saja berhadas kecil. Maka wajib kena basuhkan tangan itu serta niat mengangkat hadas tangan saja. Hadas yang ada, hadas kecil yang ada kat tangan saja. Tapi nak basuh tangan kata kena niat tadi itu mesti dah basuh muka. Mesti dah basuh muka. Nah, selepas pada basuh muka tu barulah nak boleh basuh tangan. Selepas pada basuh tangan, kalau kepala kita dah basuh, kaki kita dah basuh, maka dah tak wajib kena basuh kepala dan kaki. Begitu. Jadi tertib tu nisbah bagi tangan tu maknanya kena lepas pada basuh muka, tapi selepas pada basuh tangan tak mesti sapu kepala balik, basuh kaki. Contohnya kalau rupanya begini, kita katanya kita dah tuang kat kepala. Tuang kat kepala, kita gosok, tangan kita gosok. Maka air itu kena kat kepala, maka terakad hadas kat kepala dan kat tangan. Kemudian kita tuang kat kaki dulu masalah. Kat muka tak tuang lagi, kita tuang kat kaki. Selepas pada kuat tuang kat kaki, kat betih, kat paha, menyentuh kemaluan. Apabila menyentuh kemaluan, maka kat tangan tu jadi ada berhadas kecil. Jadi ada hadas kecil kat tangan. Maka muka kita basuh ke belum? Kalau tak basuh muka lagi, kena basuh muka dulu, barulah kita boleh basuh tangan. Begitu. Apabila sudah basuh tangan, kepala mesti sapu balik ke? Tak. Kaki mesti basuh sekali lagi ke? Tak. Begitu. Tapi kalau kita tuang kat kepala, turun sampai kat muka, kat leher, tangan pun kita dah tuang, selepas pada tangan, kepala, muka dah dibasuh, kemudian menyentuh. Apabila menyentuh tu, batal wuduk kat tangan saja. Tapi muka kita dah basuh, boleh terus basuh tangan dah. Boleh terus basuh tangan. Lepas tu kaki kalau belum basuh lagi, basuh lah. Begitu. Itulah sebab tu
Maka kerana apakah? Sebab disuruh basuh tangan balik untuk nak memandai wuduknya. Sebab tangan tu dia berhadas kecil kemudian daripada mandi, niat mandi. Dia hadas kecil yang nak masuk di bawah hadas besarnya, ialah apa dia? Syaratnya hadas kecil tu terdulu di atas niat mandi. Yang ni tidak terdulu. Kata Bujairimi, dan katanya dulu. Dia sebenarnya asal masalah katanya dihalus ni. Ini kataan daripada asalnya kataan Imam Nawawi. Nah, asal perkataan ni perkataan bagi Imam Nawawi, yang mana sebut dalam kitab Tuhfah pun ada disebut. Dalam kitab Tuhfah ada disebut. Tapi dalam kitab Tuhfah tu dia sebut katanya kata Imam Nawawi. Saigio yang dulu saigio sedap-sedap ke semuanya. Katanya kata Imam Nawawi katanya dahulu yang sana pada kata kerana sukar memasukkan dia di dalam hadas akbar sebab sudah terangkat ia dahulu. Situ. Katanya dahulu di mana? Pada kata kerana sukar memasukkan dia dalam hadas akbar sebab sudah terangkat dahulu. Apa maksud tu? Tengok. Dia katanya hasillah. Katanya dahulu hasillah dengan tangan itu hadas asghar. Kalau tempatnya tempat hasil dengan tangan tu hadas asghar apabila ada niat atas tempat itu dengan tangan atau itlaq niat. Ni dia masalah katanya ia kaedah dianya hadas mana? Hadas kecil nak masuk di dalam hadas besar bila sekiranya hadas kecil tu berlaku belum pada menyuci daripada hadas kecil. Apabila hadas kecil tu berlaku sebelum pada menyuci daripada hadas besar. Apabila hadas kecil yang hadas kecil nak masuk di dalam hadas besarnya, nak menyuci daripada hadas kecil tu dah masuk di dalam menyuci hadas besarnya, syaratnya hadas kecil tu berlaku sebelum pada menyuci daripada mengangkat hadas besar. Syaratnya berlaku hadas kecil sebelum pada menyuci. Bila sebelum pada menyuci, sebelum pada terangkat hadas besar. Itu masuk, kalau kemudian tak masuklah. Tengok, sebab tu tangan tu apabila dia kita dah menyuci tangan kita tadi kan rupanya kita tuangkan air kat kepala. Samailan tu air kena kat tangan. Maka hadas tangan tu, hadas besar dan hadas kecil di tangan tu dah diangkat. Kemudian dia menyentuh. Jadi mana tangan dah diangkat hadas besar, kemudian tangan tu menyentuh kat kemaluan. Maka itu tak masuk sebab tu kena basuh balik. Tapi kalaulah kita sentuh kemaluan belum pada basuh tangan, maka tak mengapa. Contohnya kita tuang kat kepala. Tangan tak kena air. Tangan tu tak kena air. Kita tuang kat kepala, tangan tidak basuh lagi. Tidak basuh lagi kat tangan. Kita tuang kat kepala, tuang kat dada, kat perut. Lepas tu tuang kat kemaluan, gosok dengan tangan. Apabila kita gosok dengan tangan, maka tangan kita menyentuhkan kemaluan
Padahal tangan kita kena air ke tidak lagi? Belum lagi. Maka tangan kita belum akad hadas besar lagi. Maka kita sentuh kemaluan, maknanya hadas kecil pada kemaluan, pada tangan tu belum tak jadi ada. Tak ada. Sebab sentuh maknanya belum pada mengakad. Sebab itulah maksud yang kata, yang Bujairimi kata di sini, ni, pada masa kita tuang kat kepala ni, walaupun tangan kita gosok, kat kepala, walaupun tangan kita kena air jadi basah, jadi cuci juga. Tapi kalau kita kosak tadi tu, masalah kita kosak nak basuh tangan serta kepala, atau diitlak tak ada niat ke mana-mana, tidak tuju ke mana-mana, maknanya kita tuang kat kepala, sambilan kita niat. Serta kita kosak nak mengakadkan hadas kat kepala dan kat tangan. Sebab tangan pun kena air juga. Maka jadi terakad hadas besar daripada tangan. Maka selepas tu menyentuh kemaluan. Apabila menyentuh kemaluan itulah jadi berhadas kecil kat tangan. Tapi kalau kita mengakad hadas, kita tuang kat kepala, tangan kita tuang air kat kepala, kita niat mengakad hadas, serta kita kosak nak basuh kepala saja, tangan tak nak basuh. Cuma tangan tu nak gosok saja. Itu dia ikut kita kosak juga. Kita tuang kat kepala, maka suci di kepala saja, tangan tak ada kosak nak basuh lagi. Walaupun tangan tu basah juga sebab kita duk gosok, tetapi tak ada kosak nak basuh tangan lagi. Nak basuh tangan lepas pada basuh leher, masalah kita cadangnya begitu. Maka apabila kita tuang kat kepala, tangan kita gosok. Kita niat, kita gosok, serta kosak kitanya nak basuh di kepala saja dulu, tangan tak nak basuh lagi. Maknanya hadas besar kat tangan, dah suci ke belum? Belum lagi. Sebab kita tuju di kepala saja. Walaupun tangan kita gosok, walaupun tangan kita kena air basuh juga sekalipun, maka kita tuju kepada kepala, maknanya di tangan kita tak terakad hadas besar lagi. Apabila begitu kita sentuh kemaluan, maka berhadas ke tidak? Jawabnya tak berhadas kat tangan. Itu tak payah basuh. Tu masalahnya. Tu mana katanya, hasillah dengan tangan, ini hasil bagi tangan itu hadas asghar. Hasillah dengan tangan, ini hasil bagi tangan itu hadas asghar, hadas kecil. Ini tempatnya apabila ada niat atas tempat itu, dan tangan tempat tu maknanya kepala masalah. Tapi tak mesti kepala lah. Kalau tuang kat dada pun kita gosok kat dada dengan tangan. Serta kita kosaknya tujuannya nak basuh dada dan nak basuh tangan. Itu kalau kita niat ketika basuh di dada, artinya basuh di kepala tu, basuh kepala serta basuh tangan. Basuh kepala juga, basuh tangan juga. Atau ia itlak niat. Maknanya nak menyuci daripada hadas. Kena kat mana? Kat situ lah. Itulah jadi berhadas kecil kat tangan. Adapun apabila ia seorang yang mandi itu kosak niatnya, niat mandi itu akan tempat itu jua, maknanya dia kosak nak basuh janabah kat kepala saja, artinya kat dada saja, tapi dia gosok dengan tangan. Maka hasil akad janabah di kat dada saja, tangan walaupun dah basah sekalipun tapi tak terakad hadas besar. Maka menyentuh tidak batal wuduk, tidak berhadas. Sebab apa? Sebab tangan belum mengakad. Dia kaedahnya tadi apa dia? Kalau berhadas kecil, belum pada mengakad, itu tak bilangi. Belum pada mengakad hadas besar tu. Begitulah. Ya, kalau tangan kita belum diakadkan hadas besar, kita sentuh kemaluan, maka tidak hasil hadas besar, hadas kecil kat tangan. Sebab belum diakad hadas besar. Yang tadi ni, dia tak kat tangan tu sudah mengakad hadas besar.
Apabila menyentuh kemaluan, jadi hasillah hadas kecil, sebab tu kena basuh balik. Cumanya dalam perbuatan wuduk ni, dalam perbuatan dalam masalah wuduk yang masuk dalam mandi itu, wuduk yang tiada tertib. Adapun apabila ia seorang qasad dengan niatnya, qasad dengan niatnya, niat mandi itu akan tempat itu saja, tempat itu juga dan tempat itu saja, seperti kepala, tuju di kepala saja. Tangan tak nak basuh, walaupun tangan dia gosok dengan tangan sekalipun. Tetapi dia tuju kepada kepala saja. Maka tiada berkandak kepada niat mengangkat hadas pada tangannya. Tak payah kita buat, tak payah kita basuh akad, tak payah kita basuh tangan untuk nak mengangkat hadas besar tu. Jadi maknanya masuk dalam mandi tu lah. Kerana janabahnya seorang itu belum terakad. Bukan. Kerana janabahnya tangannya lah. Janabah tangan tu belum terakad daripada tangan. Sebab dia tak tuju di tangan lagi. Begitulah masalah. Inilah masalah dia satu masalah yang memang macam dia kata tu halusi. Masalah kata wuduk menyuci daripada hadas kecil termasuk di dalam menyuci hadas besar. Maka itu banyak soalan yang disoalkan. Macam mana kalau kita setengah-tengah kita mandi, tengah-tengah kita mandi itu kita menggosok kat kemaluan kita, batal ke tidak wuduk? Setengah kata batal wuduk, kena ambil wuduk lain, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Bukan masalahnya begitu. Basuh tangan saja, tapi syaratnya muka dah basuh. Begitu. Itu banyak. Banyak ada, saya pun ada pernah disoal. Macam itulah rupanya. Dia katanya setengah-tengah kita mandi itu belum meratai lagi, tapi tangan kita merosakkan, menyentuhkan kemaluan. Memanglah menyentuhkan kemaluan dengan tapak tangan tu membatalkan wuduk. Tapi membatalkan wuduk, tapi kena kait membatalkan wuduk kat tangan saja. Tapi kalau kita belum pada selesai mandi. Mandi belum selesai, tapi tangan kita dah basuh, dah akad janabah daripada tangan. Dia masalahnya begini, kalaulah kita dah selesai daripada mandi, mana selesai pada mandi, dah meratai seluruh badan. Dah meratai seluruh badan, maka dia menyentuhkan kemaluan dia. Maka kena ambil wuduk sempurna, basuh muka, basuh tangan hingga akhir. Sebab nak masuk tak boleh lah, sebab dah siap mandi dah siap. Begitu. Jadi kena ambil wuduk lain lah. Kalau belum meratai badan, kalau dia basuh badan dia tu, mandi tu belum pada meratai badan dia. Belum pada meratai badan dia, tiba-tibanya dia menyentuhkan kemaluan dia. Sebab nak basuh di situ, sebab nak gosok di situ. Maka hasil hadas asghar tu kat tangan saja. Sebab mandi belum selesai. Hasil hadas asghar kat tangan saja. Maka basuhlah tangan tu, niat mengangkat hadas kecil kat tangan. Basuh tangan, tuang kat tangan, ingat dalam hati katanya aku menyucikan hadas kecil kat tangan ini. Begitu. Tapi memanglah kena selepas pada basuh muka. Biasanya kita dah basuh muka. Kita katanya kita tuang kat muka, kat kepala, kat tangan, kat kaki, kat paha, belum lagi. Kita tuang daripada kepala, turun ke leher, turun ke dada, ke perut, kat tangan, turun sampai pinggang, menyentuh kemaluan, gosok. Jadi kat paha belum meratai lagi, kat kaki pun belum meratai lagi, kita belum pasti lagi.
maka menyentuh kemaluan. Maka kita tuanglah. Basuhlah kaki bagi selesai. Basuh kaki bagi selesai habis kaki. Maka basuh tangan, niat mengangkat hadas kecil. Lepas tu habis, dapat menyuci. Maka apabila kita basuh tangan sani, jadi maknanya kita sekarang dah suci pada hadas besar dan suci pada hadas kecil. Gitu. Itu masalah. Dan demikian lagi sunat. Ini kembali pada asal masalah kitanya, sunat-sunat mandi. Yang mana dulu pada ninya ialah sunat mengucapkan bismillah, sunat menghilangkan benda yang najis, benda yang cemar, benda yang kotor, benda yang luak kat badan. Itulah panjang masalah dia di sini. Kemudian kembali kepada asal masalah kitanya, menyatakan perkara-perkara yang disunat ketika mandi. Dia katanya dan demikian lagi sunat mengambil wuduk. Sunat mengambil wuduk tu kemudian daripada sudah sucikan qadar. Jadi tempat wuduk sebenarnya, tempat wuduk yang disunat, ini masalahnya kena jaga sikit. Sunat mengambil wuduk. Wuduk sunat tu, kalau sunat mengambil wuduk, kalau dia tu ada dua hadas. Sunat mengambil wuduk kalau dia ada dua hadas. Begitu. Bukan. Salah. Sunat mengambil wuduk kedua-dua. Bukan hasil kedua. Bukan. Gini. Salah ingat. Demikian lagi sunat mengambil wuduk, maknanya tak sama saja dia tu ada dua hadas, artinya ada hadas besar saja. Begitu. Sama saja. Sunat mengambil wuduk, sama saja dia tu ada dua hadas kat badan dia, hadas kecil pun ada, hadas besar pun ada, atau ada hadas besar saja kat badan dia pun sunat mengambil wuduk juga. Jadi pendekatannya asalkan mandi wajib tu sunat dah mengambil wuduk. Itulah. Tadi salah ingat. Dan sunat mengambil wuduk, tapi tempat wuduk sebenarnya di mana? Kemudian daripada sudah menyucikan qadar. Ni. Kalau ni qadar tu apa dia? Yang tadi. Qadar tu yang tadi. Yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 atas. Baris yang ke-8 lebih kurangnya yang sebelah atas. Pada katanya dan demikian lagi sunat menghilangkan cemar-cemar dan najis dulu daripada mandi. Itu ya. Itulah katanya menyucikan qadar, menghilangkan cemar-cemar dan najis. Itu. Dan sunat mengambil wuduk, sunat bagi orang yang hendak mandi itu, sunat mengambil wuduk. Tempat mengambil wuduk tu bila? Kemudian daripada menyucikan qadar. Kemudian daripada menyucikan qadar, pada masalah dulu atas dia kata dan demikian lagi sunat menghilangkan cemar-cemar
kotor-kotor, benda-benda yang meluwati dan najis yang ada kat badan orang yang hendak mandi itu. Itu ya. Jadi masalahnya ni nak mulai kita apabila kita masuk kat tandas untuk nak mandi, maka pertama kalinya kita menyucikan. Menyucikan benda yang qadar, benda yang luat-luat, benda yang cemar, yang kotor, yang najis, sekiranya kalau ada kat badan kita. Sekiranya kalau benda itu ada kat badan kita, kita menyucikan benda itu dulu. Kalau ada qada hajat pun, kalau kita lepas pada qada hajat, ada najis qada hajat, kita basuhkan najis qada hajat itu dulu. Jadi maknanya segala kekotoran, najis tak najis, benda luat itu seperti hingus, apa dia semua sekalipun, mandi, mazi, apa semua yang ada kat kemaluan kat mana tu, sucikan ke semua dulu. Najis-najis pun suci kat semua. Tak kira najis aini, najis hukmiyah, mughallazah apa semua. Jadi benda yang qadar, sebut qadar tu masuk najis, masuk benda yang luat. Seperti hingus. Walaupun hingus tu tak najis sekalipun tapi diluati. Maka kita buangkan semua, sucikan semua. Jangan niat janabah lagi. Jangan niat mandi lagi. Selepas pada menyucikan semua qadar itu, maka kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk tu maknanya basuh muka, basuh tangan, sapuh kepala, nak ambil sunat, sapuh telinga, basuh kaki. Tu. Selepas tu barulah kita mandi. Selepas tu barulah kita mandi. Tu maknanya sunat mengambil wuduk kemudian daripada sudah menyucikan qadar. Jadi tempat yang afdalnya di situ. Tempat wuduk sebenarnya wuduk yang sunat. Wuduk yang jadi wuduk sunat bagi mandi. Jadi wuduk ni setengah pada sunat mandi. Sebagaimana menyuci daripada kotor, sebagaimana bismillah sunat bagi mandi, mandi janabah. Maka yang ni pun, wuduk pun sunat bagi mandi juga. Dan hasil sunat mandi ia mendahulukan wuduk daripada mandi atau dikemudiankan atau diperbuat pada pertengahannya atau diperbuatnya setengah wuduk dan dikemudiankan membasuh dua kaki kemudian daripada mandi. Ini hasil kesemuanya. Jadi yang saya kata tadinya apa dia? Wuduk, mengambil wuduk adalah setengah daripada sunat mandi. Mengambil wuduk ialah setengah daripada perkara-perkara yang disunat mengerjakan ketika kita mandi janabah mandi wajib. Mandi haid pun samalah. Wuduk setengah daripada sunat mandi. Maka untuk nak hasilkan sunat, ambil wuduk ketika mandi, kita nak ambil wuduk bila? Tapi tempat yang afdalnya belum mandi lepas pada membuangkan, menyucikan qadar. Itu tempat yang afdal. Tempat yang afdal ialah belum pada meniatkan mandi dan belum selepas pada menyucikan daripada benda-benda luat, benda qadar. Tapi kalau nak tilik kepada hasil sunat semata-matanya, kita ambil wuduk bila masa pun boleh. Hasil sunat. Ya tak macam berkomoh pada ketika ambil wuduk. Berkomoh tu, walaupun berkomoh tu sunat bagi wuduk kan. Tapi syarat nak hasil komoh tu jadi sunat ialah berkomoh belum pada basuh muka. Syarat. Itu nak bagi bayangkan ada syarat. Berkomoh memang dia tu sunat bagi wuduk. Dia tu sunat bagi wuduk. Tapi wuduk ni benda yang ada tertib. Dengan sebab wuduk ni benda yang ada tertib, maka berkomoh nak jadi sunat mandi, syaratnya berkomoh dilakukan belum pada basuh muka. Dengan maknanya kalau berkomoh tengah-tengah ambil wuduk lepas pada basuh muka, berkomoh tu tak jadi hasil sunat wuduk. Begitu.
Adapun masalah wuduk di sini, boleh ke semuanya. Untuk nak hasil, katanya, saya mandi, saya dah ambil wuduk, dapat pahala sunat wuduk. Maka dia katanya hasil sunat mandi, ia seorang mendahulukan wuduk. Kalau ambil wuduk belum pada mandi, belum pada nak niat mandi, belum pada nak tuang, pun hasil sunat juga. Tengok. Dan hasil sunat mandi, ia mendahulukan wuduk daripada mandi ini. Sebelum pada mandi, dia ambil wuduk. Hasil sunat juga. Atau kemudian, ini kemudian daripada mandi. Sudah mandi. Belum pada mandi, dia tak ambil wuduk. Selepas pada mandi semua, sudah sabun apa semua. Dekat-dekat apabila sudah siap tu, sudah sabun, sudah mandi, dia sabunkan badan dia. Selepas pada sucikan sabun, apabila nak berhenti daripada mandi, dia ambil wuduk. Pun hasil sunat. Sunat juga. Jadi sunat wuduk juga. Jadi sunat mandi juga wuduk itu. Kemudian. Atau diperbuatkan wuduk. Kita ambil wuduk tu, diperbuat wuduk, mana basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki lah. Pada pertengahan mandi. Kita mandi belum meratai. Contohnya begini. Contohnya kita basuh, tuang kat kepala. Sudah tuang kat kepala, jangan sentuh kemaluan. Sentuh kemaluan, itu nak itu lain. Kita dah tuang kat kepala, tuang kat tangan. Kat kaki belum selesai lagi tuangan mandi. Berhenti dulu mandi. Ambil wuduk. Basuh muka saja. Kau ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kemudian sambung mandi balik. Itu di pertengahan. Pun hasil sunat juga. Itu maknanya atau dibuat pada pertengahan. Jadi mandi belum selesai, diselangi oleh wuduk. Kemudian disambung mandi balik. Begitu. Atau diperbuatkan setengah wuduk dan dikemudiankan membasuh dua kaki kemudian daripada mandi. Begini pun boleh juga. Hasil sunat juga. Contohnya dua rupa. Belum pada nak niat mandi, dia basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kaki tak basuh. Patut niat janabah. Mandi sehingga selesai mandi, basuh kaki. Habis. Boleh juga begitu. Tanya mulai mandi, mulai mandi sampai kat dada masalah. Berhenti mandi. Basuh muka, ambil wuduk, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tak basuh kaki. Dia selepas pada selepas pada dia mandi, kat kepala, kat dada masalah, dia berhenti daripada mandi. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Sudah sapu kepala tu, sambung balik mandi. Sudah mandi, basuh kaki. Basuh kaki untuk wuduk. Pun boleh juga. Jadi maknanya tak mesti straight tu, tak mestilah. Kalau tangguh-tangguh pun boleh. Tu maknanya atau atau diperbuat setengah wuduk. Jadi mana setengah tu dikandaki setengah tu apa dia? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki tak lagi. Atau diperbuatkan setengah wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki biar dulu. Nanti basuh selepas pada mandi. Gitu. Hingga selesai, mana? Atau diperbuatkan setengah wuduk dan dikemudiankan basuh dua kaki, kemudian daripada mandi, ini kemudian daripada sudah mandi. Pun boleh juga. Jadi kesemua rupa tadi tu hasil sunat mandi kesemuanya. Wuduk tu jadi hasil, apa dia? Ada hasil sunat bagi mandi kesemuanya. Dengan rupa wuduk yang beberapa tempat yang dia kerjakan tadi.
Habis di situ, maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya dan sunat dikekalkan wuduknya hingga selesai daripada mandi. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فارض علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.